Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali dalam siri sub modul program TS25 berkenaan dengan jurnal refleksi program TS25, program strategik KPN yang meningkat dan menyokong accountability. Jadi ini jurnal untuk kegunaan guru besar kita lah, form guru besar. Berapa soalan di bawah dapat membantu staf anda memberi sumbangan dalam perbincangan ke arah menghayati hala 7 program TS25. Kemudian tuliskan respon anda dalam jurnal ini dan kumpulkan semua pernyataan di bawah. Sila bawa hasil aktiviti ini semasa sesi e-tutorial yang akan dijadualkan oleh JPN. Beberapa kepercayaan asas yang saya pegang terhadap murid-murid. Saya percaya murid-murid saya dapat mempunyai potensi dan bakat serta berupaya menjadi insan yang hebat suatu masa nanti. Kepercayaan yang saya pegang terhadap pembelajaran termasuk pembelajaran adalah suatu proses. Pembelajaran bukan berkisar kepada persoalan untuk mendapat grade yang terbaik. Namun sejauh mana murid itu belajar, berjaya mengubah, membentuk tingkah laku kita sebagai manusia. Seorang pendidik, kita sebagai warga pendidik wajib mempunyai minat dan keikhlasan dalam mendidik murid-murid kita serta sentiasa berusaha mempertingkatkan keilmuan agar dapat menyebar ilmu dengan lebih berkesan di samping berkongsi sama pendidik. Khususnya pendidik juga, kita sebagai warga pendidik berjaya melahirkan individu yang mampu berkembang maju dan berani bersaing pada peringkat global. Peringkat global ni peringkat antarabangsa lah. 3 perkara yang ingin saya lihat setiap murid capai ialah murid berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi. Murid seimbang daripada Jerry lah, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Murid berpegang teguh kepada nilai kepercayaan dalam kehidupan. Okay, saya anggap diri saya berjaya dalam mendidik murid apabila 3 perkara di atas dapat dicapai oleh murid saya. Saya berharap untuk berjaya dalam mendidik murid melalui penekanan terhadap sifat kesopanan dan kemanusiaan, meningkatkan kualiti PMP, akses kepada maklumat yang boleh dipercayai dan bermakna. Maknanya sekarang banyak berlega-lega di medsos ialah fake news. Maknanya mendapatkan akses atau maklumat yang reliable ataupun yang dah boleh dipercayai. Amat penting ya dalam menilai suatu berita. Maknanya tabayun ataupun siasat dulu berita yang kamu terima itu dan tidak cepat untuk mengkongsi ataupun share kepada orang lain. Baca untuk diri sendiri dulu. Okey, memanfaatkan penggunaan teknologi digital bagi meningkatkan kemahiran, maknanya handphone ataupun tablet. Bagi B40 mungkin pihak kerajaan akan mengedarkan tablet. Jadi ada sekolah yang dapat, dia ada sekolah yang belum dapat. Mana ada yang dapat handphone, menggunakan kemudahan tersebut untuk belajar, bukan untuk main game atau benda-benda lain lah. WeChat ke apa. Jadi komuniti masyarakat sejarah dan tradisi sekolah kami mempunyai slogan SKKS Top of the World. Ini kita pada WhatsApp SKKS Top. Bersaing dan memastikan pencapaian terbaik murid, kebersamaan murid dan guru dalam apa jua perkara lah. Perubahan utama dalam pengajaran, metodologi, kaedah pengajaran berubah dalam beberapa cara, antaranya penekanan terhadap proses perkembangan dan potensi murid. Maknanya human growth ataupun perkembangan manusia itu sendiri. Pembelajaran berpusatkan murid, bukan guru tu chalk and talk saja. Maknanya guru kalau boleh bagi murid beberapa kumpulan dan buat aktiviti lah. Sekarang ni bukan seperti zaman sebelum ni. Maknanya murid itu di streaming mengikut
keputusan perasaan manakala kelas pertama biasanya murid yang pandai dan kelas kedua murid yang kurang pandai. Sekarang ni tidak. Sekarang ni kita campur. Jadi kita kena jadikan murid yang lebih pandai itu sebagai mentor dia atau pembimbing dia untuk membimbing rakan-rakannya yang kurang pandai. Ataupun kita boleh katakan PK21 lah. Maknanya kita beri arahan kepada wakil-wakil kumpulan atau wakil murid itu, dan murid ini akan memudah cara ataupun memudahkan kerja guru itu untuk menyampaikan maklumat ataupun input kepada pelajar-pelajar lain. Okey, peranan guru sebagai fasilitator. Ini adalah PMP abad yang ke-21 lah. Jadi penekanan terhadap pembekalan aspirasi murid, yang ni saya dah terangkan dalam slide sebelum ni. Jadi masyarakat telah berubah dalam beberapa aspek, termasuk perubahan dalam gaya hidup berteknologi dan informasi, maknanya maklumat di hujung jari, perubahan dalam sistem ekonomi berbentuk digital, maknanya kalau kita tengok ada Bitcoin sekarang ni, dan bermacam-macam Bitcoin. Maknanya sekarang ni tidak berani untuk memegang duit yang banyak lah. Maknanya kalau dulu kad kredit sebagai ganti, sekarang ni menyediakan wang dalam Bitcoin. Bitcoin maknanya e-cash lah, maksudnya e-commerce. Maksudnya di kedai-kedai, kalau di tempat saya tu, kedai nasi kerabu pun ada menggunakan perkhidmatan Bitcoin ataupun e-wallet, guna scan. Sekarang kalau kita tengok Maybank 7 pun guna MAE, maknanya e-wallet tu. Maknanya kita scan, nanti katakan kita makan pada hari tu RM5 10 sen, maknanya dia akan deduct daripada akaun kita, akaun saving kita. Kemudian perubahan dalam sistem politik, kalau kita tengok politik kita pun tidak stabil. Agung telah memanggil pemimpin politik kerana ada ketidakstabilan lah dari segi politik kerana tiada parti yang dominan. Ini mempengaruhi ekonomi kita lah. Maknanya pelabur-pelabur asing telah pergi ke Indonesia lah. Tengok syarikat Hyundai, syarikat Sony, semua telah tutup kilang dan pergi ke sana lah. Disebabkan Jakarta nak, kalau dianggarkan ataupun diaspek mengenai bandaraya yang akan tenggelam lah kerana paras air laut meningkat, dan dia memindahkan ibu negaranya ke Kalimantan. Ini menyebabkan pelabur, di samping ada faktor dalaman dan faktor tolak ataupun daya penarik itu. Kalau kita tengok minyak masak kita dah, satu botol dah yang besar tu lah, yang banyak liter tu, dah jadi RM30, RM32. Maknanya satu harga yang membebankan lah kalau ikut situasi sekarang ni dengan keadaan total lockdown dan darurat. Tu yang menjadi kegusaran yang di-Pertuan Agong lah untuk menyelesaikan segera kemeluk dalaman politik. Jadi harapan terhadap diri saya sebagai pendidik telah berubah, antaranya harapan dan hasrat kerajaan memastikan setiap murid di negara kita dengan segala kemahiran baharu yang diperlukan oleh mereka untuk menepani cabaran abad 21. Jadi hasrat ibu bapa pula mengharapkan sistem pendidikan negara yang berkesan serta signifikan kepada keperluan negara agar perkembangan sosiologi yang sihat dapat digunakan pada masa ini. Maknanya penjaga sekarang ni mereka tidak pelik, maknanya anak-anak boleh melanjutkan ke IPT atau IPTS. Cuma yang dia bimbangi ialah selepas daripada itu,
apabila graduate, bolehkah masuk ke sektor pekerjaan. Sebab tu kalau kita tengok jururawat pun ada dah grade 41, mana U41. Kalau UM tu dia sediakan asasi kejururawatan. Dan kalau bagi sekolah agama tu, maknanya Universiti Islam Madinah tu, maknanya bagi beasiswa free ataupun kos tajaan, kos penerbangan. Maknanya ibu bapa dia bagi tambang lah sebelum pelajar itu grad daripada U Madinah tu, boleh ibu bapa tu maknanya pergi ke Madinah lah. Jadi sinilah peluang, mengambil peluang untuk menziarah makam baginda Rasulullah ataupun pergi buat umrah. Jadi kerjasama di antara Arab Saudi dan Malaysia ni sudah terjalin dalam kurang daripada 5 tahun lah pada Universiti Islam Madinah, yang menjadi polemik sekarang ni. Polemik di antara Syekh Nuruddin dengan pelajar lepasan Universiti Islam Madinah. Yang tu saya tak nak cerita lebih lah. Tu sekambil lalu je. Kemudian hasrat dan murid pula. Harapan dan hasrat murid menjadi murid yang berpengetahuan. Tidak bukan katak di bawah kaca, tak. Kalau dulu katak bawah turun, sekarang ni katak di bawah kaca. Mampu berfikir secara kritis dan kreatif. Maknanya berfikiran di luar kotak lah, berfikir di luar kotak, serta mempunyai kemahiran kepimpinan yang mantap dan berupaya bersaing dengan berkesan pada peringkat global. Maksudnya sekarang ni, kalau kita tengok peningkatan SPM, pelajar di luar bandar ni meningkat, melebihi peningkatan pelajar yang di bandar. Alasannya ialah pelajar di bandar, kalau kita tengok banyak tutup ekoran kes pandemik COVID. Kalau kita tengok sekolah di Selangor, kita banding sekolah rendah SK, kita di Pedah banyak belajar daripada SK yang di negeri Selangor. Tu salah satu contoh yang maknanya yang munasabah lah. Mengapa peperiksaan maknanya dari segi pendidikan pengetahuan tu lebih peningkatannya kepada murid di luar bandar. Jadi harapan hasrat rakan sejawat, rakan-rakan seguru berkongsi kepakaran dan kemahiran. Contohnya jika ada di antara kita ni yang pandai buat Google Meet, maknanya kita share. Kalau nak guna Canva ke, nak guna PowerPoint ke, ataupun nak guna screen recorder. Sebab dalam dilema ni, kerajaan membelanjakan beratus ribu lah. Maknanya banyak kerajaan bayar. Maknanya guru-guru tak perlu lagi buat manual. Just cari dan klik button-button. Cumanya mungkin dah guru-guru ni yang belum lagi didedahkan dengan khusus ataupun cara yang betul ataupun cara yang profesional lah bagaimana nak menjalankan Google Meet atau Zoom menggunakan delima ni. Jadi KPM sebenarnya dialu-alukan. JPM PPD gembiralah kalau guru buat PDF menggunakan program delima. Jadi boleh letak perbincangan ataupun perkongsian di antara rakan sejawat tu dalam kita kata PLC, kemudian tulis dalam laporan SKPLG. Boleh tulis dalam tu. Dikira PLC dan boleh dimasukkan dan SKPLG lah. Untuk meningkatkan esai dan kualiti pendidikan kepada semua murid yang menyumbang kepada perubahan bermakna buat kehidupan mereka dan generasi akan datang. Saya percaya bahawa peranan saya sebagai pendidik akan berubah pada masa hadapan dalam aspek berikut.
Jadi warga pendidik ni perlu memiliki satu wawasan yang jelas dan mantap untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan berfikiran aras tinggi. Bagaimana kita nak menjadikan murid-murid kita ni sebagai murid yang kemahiran aras tinggi. Maknanya konsep KCSR dan KCSM ni melihat kecenderungan murid ni ke arah mana? Ke arah kemahiran ke arah kesenian ke? Sebab tu diturunkan aras kemahiran tu daripada universiti ke sekolah menengah dan silibus sekolah menengah masuk ke sekolah rendah. Sebab didedahkan di peringkat awal lagi. Label atau kemahiran aras tinggi dan mampu berinovasi serta secara kreatif. Maknanya mencipta rekaan atau terbaru ataupun membuat rekaan tu lagi baik daripada yang sedia ada. Dan berfikiran kritis supaya mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Itu sebenarnya. Jadi inilah slide terakhir lah. Jadi saya berhenti sini dulu untuk menyambung kembali dari slide-slide yang seterusnya lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.